Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Noraimina Jiha binti Abdul Rahman. Di sini saya ingin membentangkan journal review di mana saya mengambil tajuk Profiles in Driver Distraction, Effect of Cell Phone Conversation on Younger Older Drivers. Okey, so tujuan kajian ini bertujuan untuk memeriksa kesan perbualan telefon bimbit bebas tangan pada pemanduan simulasi. Kajian ini juga menerangkan tentang prestasi memandu orang dewasa yang lebih muda dan lebih tua dipengaruhi oleh telefon bimbit. So, kajian ini adalah sebuah kajian tinjauan yang dilakukan secara pemerhatian neutral. Okey, so di mana hipotesis kajian ini, hipotesis utamanya adalah pengkaji ingin meramalkan orang dewasa yang lebih tua akan merosot lebih cepat berbanding dengan orang muda dalam penggunaan dua tugas, iaitu memandu sambil memegang telefon. Okey, so peserta dalam kajian ini ialah 20 orang dewasa dan 20 orang muda, iaitu peserta bagi orang muda dalam lingkungan 18 tahun hingga 25 tahun. So, peserta bagi orang tua adalah lingkungan 65 tahun hingga 74 tahun. So, beberapa ukuran demografik dan psikometrik telah dibuat bagi kedua-dua kumpulan umur. Orang dewasa yang lebih tua menjaringkan dengan ketara bahawa jumlah yang rendah berbanding orang muda. So, jadi di sini orang muda lebih banyak menggunakan telefon bimbit semasa memandu berbanding dengan orang tua. So, semua peserta berada dalam keadaan sihat, kesihatan yang baik, iaitu sihatlah, dan mempunyai ketajaman visual yang normal dan penglihatan warna juga normal. Okey, dapatan kajian ini mendapati bahawa prestasi memandu bagi kedua-dua golongan terjejas dengan ketara apabila mereka bercakap di telefon bimbit bebas tangan. Okay, so perbuatan secara serentak ini adalah bersamaan dengan magnitude untuk orang dewasa yang lebih tua daripada dan lebih muda lah. Okay, data selanjutnya menunjukkan bahawa kesan orang muda menggunakan telefon bimbit semasa memandu reaksinya sama dengan pemandu yang lebih tua yang tidak menggunakan telefon bimbit. Jadi tu kesan dia tu samalah, maksudnya untuk orang tua yang tidak menggunakan telefon bimbit tu kesannya tu sama jika orang muda menggunakan telefon bimbit ketika memandu. So, kesannya ialah meningkat 2 kali ganda dalam bilangan pelanggaran bahagian belakang apabila pemandu sedang berbual di telefon bimbit. Pemandu yang lebih tua tidak mengalami penalti yang lebih besar berbual di telefon semasa memandu daripada pemandu yang lebih muda. So, peserta yang menggunakan telefon bimbit akan cuba untuk mengimbangi pemanduan mereka dan menyebabkan pemanduan mereka akan lebih perlahan dan terlalu jarak dengan kenderaan di hadapan. Jadi orang muda ni yang memegang telefon bimbit ketika memandu ni, dia akan dia punya pergerakan kereta tu semakin perlahan dan dia ingin, dan jarak pemanduan dia dengan orang belakang tu terlalu dekat. So dia macam main take message ke kan, so dia tak nampak jarak dia dengan orang depan tu, dan sering kali terdapat pelanggaran belakang bila dia main handphone, orang muda main handphone dalam kereta lah, macam tu. So, implikasi kajian ini adalah pemandu yang lebih muda lebih banyak menggunakan telefon bimbit ketika memandu berbanding dengan orang tua yang tidak menggunakan telefon bimbit ketika memandu. So, hasil kajian ini adalah selaras dengan jangkaan bahawa orang muda yang menggunakan telefon semasa memandu lebih besar puratanya berbanding dengan orang tua. Hal ini demikian kerana orang muda lebih berani untuk memegang telefon kerana mereka yakin bahawa tahap kesihatan dan penglihatan mereka sangat sempurna. Jadi kebanyakan kebiasaannya orang muda lah yang akan berkelakuan begitu. So, orang tua ni dia macam lebih takut untuk berkelakuan begitu kerana dia memikirkan
faktor kesihatan, contoh seperti mata, so dia akan memandu dengan lebih berhati-hatilah. Tapi bila orang muda ni dia yakin dengan faktor kesihatan dia boleh dia mengambil inisiatif untuk memandu sambil memegang telefon bimbit, macam tu. So kekuatan kajian ini adalah jangkaan dan dapatan kajian adalah sangat tepatlah, walaupun bagaimanapun tiada persoalan kajian yang dinyatakan dalam kajian ini. Pengkaji yang akan datang dicadangkan bahawa dapat mengkaji dan mengembangkan dengan lebih mendalam tentang penemuan ini. So itu je, itu sahaja review daripada saya. So sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anwar Syahmi bin Cik Ismail. Untuk tugasan bagi subjek psikologi pendidikan dalam PTV, untuk tugasan jurnal review, saya akan do satu jurnal ni. Sekejap, saya share screen kejap. Okay, jurnal saya pilih ialah yang bertajuk Initial Psychological Impact of COVID-19 in its Correlates in Indian Community in Online Field COVID Survey. Okay, untuk artikel ni, untuk tujuan dia adalah untuk menilai sains psikologi wabak COVID-19 di India semasa peringkat awal wabak. Kajian ini juga menerangkan tinjauan yang dijalankan untuk menilai kesan psikologi dan faktor-faktor yang berkaitan dalam kalangan populasi umum. Jadi kajian ini bertujuan untuk memberi penerangan tentang keperluan psikologi penduduk dan memberikan pandangan untuk pembangunan intervensi bagi menyokong individu yang telah terjejas. Jadi untuk hipotesis utama dia, yang pertama, ada dua hipotesis. Yang pertama ialah pandemik COVID-19 mempunyai kesan psikologi yang signifikan terhadap populasi umum di India. Dan yang kedua ialah kehadiran gejala fizikal dan sejarah hubungan juga mungkin meramalkan kesan psikologi yang lebih tinggi. Jadi bagi peserta dalam kajian ialah individu dari pelbagai bandar di India serta melibatkan pekerja dalam sektor kesihatan yang telah mengendalikan pesakit COVID-19 atau pesakit yang disyaki dan ahli keluarga pesakit yang sedang menjalani salingan di Institute of Liver and Biliary Science. Jadi bagi apa yang dilakukan oleh peserta dalam kajian ini, para peserta ni telah melengkapkan soal selidik tinjauan dalam talian ataupun online. Jadi mereka ni diberikan maklumat tentang sifat dan tujuan survey ni, dan meminta persetujuan mereka untuk mengambil bahagian dalam survey ni. Jadi survey ni telah dijalankan menggunakan platform SurveyMonkey. Kajian ni menggunakan reka bentuk tinjauan keratan rentas Jadi bagi pemboleh ubah bebas ialah gejala fizikal dan sejarah hubungan. Lepas tu pemboleh ubah bersandar ialah kesan psikologi. Jadi untuk keputusan kajian, hasil daripada kajian ini menunjukkan bahawa sebahagian besar penduduk India mengalami kesan psikologi semasa fasa awal wabak COVID-19 Jadi hasilnya konsisten dengan hipotesis bahawa wabak itu telah memberi kesan psikologi kepada individu. Walau bagaimanapun, keputusan kajian ini berdasarkan kajian keratan rentas
yang telah dijalankan dalam tempoh masa tertentu dan mempunyai had tertentu, seperti pesampelan yang berat sebelah lah. Jadi bagi kesimpulan utama daripada kajian ni, kesan psikologi awal wabak COVID-19 di India dinilai menggunakan skala Impact of Event Scale Device ataupun IESR. Dalam kalangan responden, 33.2% mengalami kesan psikologi yang ketara ataupun yang melibatkan ringan, sederhana ataupun teruk berkaitan dengan COVID-19. Jadi pemboleh ubah demografi menunjukkan bahawa lelaki mempunyai kesan psikologi yang lebih rendah lah berbanding pada wanita. Umur juga dikaitkan dengan kesan psikologi yang menunjukkan bahawa umur yang lebih tinggi dikaitkan dengan kesan psikologi yang lebih rendah. Jadi bagi pesakit yang mempunyai sejarah penyakit fizikal seperti penyakit hati juga dikaitkan dengan kesan psikologi lebih tinggi lah. Gejala fizikal seperti batuk, sesama, sakit kepala, sakit tekak, mengaljia, demam dan kesukaran bernafas tidak menunjukkan berkaitan yang ketara lah dengan kesan psikologi, kecuali bagi cerit birit yang dikaitkan dengan kesan psikologi lebih tinggi lah. Jadi implikasi teori daripada kajian ni menunjukkan bahawa faktor demografi dan sejarah penyakit fizikal memainkan peranan dalam kesan psikologi wabak COVID-19. Jadi penyelidikan lebih lanjut diperlukanlah untuk memahami mekanisme asas ni. Lepas tu, implikasi praktikal daripada kajian ni menunjukkan bahawa penyelesaian kepada kesihatan mental perlu diberikanlah kepada individu yang mengalami tekanan psikologi semasa wabak ni. Jadi dapatan daripada kajian ni boleh jadikan panduan kepada pegawai kesihatan dan pegawai dasar dan melaksanakan strategilah untuk menangani kebimbangan kesihatan mental, terutamanya bagi kumpulan yang terdedah seperti wanita dan mereka yang mempunyai penyakit fizikal yang sedia ada. Jadi menjadikan pertolongan cemas dan kaunseling psikologi adalah pentinglah untuk mengurangkan tekanan psikologi mereka. Jadi kajian ni menekankan kepentingan sokongan berterusan untuk kesejahteraan mental dan psikososial semasa wabak dan keperluan untuk talian bantuan, bimbingan, perkhidmatan kaunseling dan perkhidmatan kaunseling lah. Ianya menunjukkan tanggungjawab pihak berkuasa lah dan organisasi kesihatan awam dalam menangani kesan negatif pandemik COVID-19 lah terhadap kesihatan psikologi dan juga kesejahteraan masyarakat. Walau bagaimanapun pentinglah untuk mempertimbangkan batasan kajian dalam kajian inilah, seperti teknik persampalan yang dihadkan kepada individu yang punya internet sahaja dan penguasaan bahasa Inggeris serta potensi kecenderungan sosial yang berat sebelah dalam isu kesihatan mental yang dilakukan sendiri dalam kajian ni lah. Jadi reaksi saya kepada kajian ni, hasil kajian ni secara amnya selaraslah dengan jangkaan, iaitu menunjukkan kesan psikologi yang ketara daripada wabak COVID-19 di India. Jadi penemuan bahawa wanita dan individu yang mempunyai sejarah penyakit fizikal mengalami kesan psikologi lebih tinggi sejajar dengan penyelidikan terdahululah tentang perkara ini ataupun topik ini. Walau bagaimanapun kekurangan perkaitan yang ketara antara yang bekerja dalam sektor kesihatan lah dan kesan psikologi adalah tidak dijangka yang mungkin memerlukan siasatan yang lebih lanjut lah, kerana sampel yang diperoleh daripada kajian ini tidak mencukupi. Jadi bagi kekuatan kajian ni iaitu tumpuannya kepada kesan psikologi dalam populasi tertentu semasa peringkat awal COVID-19 di India.
Jadi penggunaan skala ukuran piawai iaitu yang saya telah sebutkan tu IESR, dan pertimbangan pemboleh ubah demografi menambah kesahihan ataupun keturunan kepada kajian ni lah. Walau bagaimanapun, kajian ni juga terdapat beberapa kelemahan lah atau pembatasan, iaitu saiz sampel agak kecil dan terhad kepada individu yang mempunyai akses internet lah, serta penguasaan bahasa Inggeris, disebabkan soalan tinjauan ini di dalam bahasa Inggeris, yang mana mungkin tidak mewakili populasi yang lebih luas lah. Jadi dicadangkan agar kajian lebih lanjut lah dilakukan untuk mengesahkan dan mengembangkan penemuan awal ini. Jadi itu saja daripada saya tentang review jurnal ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Nur Farihin binti Wahab, bernombor metrik HB 210056. Pada hari ini akan membentangkan ulasan review mengenai tajuk Clinical Case Study CBT for Depression in a Puerto Rican Adolescents, Challenges and Variability in Treatment Response. Baiklah, tujuan kajian ini adalah untuk menyelidik ciri-ciri yang berkaitan dengan terapi perilaku kognitif ataupun bahasa klinikalnya dipanggil Cognitive Behavior Therapy terhadap tindak balas rawatan di kalangan remaja Puerto Rico. Kajian ini juga menerangkan cabaran dan keboleh-ubahan ataupun di sini dipanggil variability dalam rawatan CBT untuk gangguan kemurungan utama, ataupun di sini kita lihat dinamakan sebagai Major Depressive Disorder MDD di kalangan remaja Puerto Rico. Dan yang terakhir, tujuan kajian ini adalah untuk meneliti pemboleh ubah yang berkaitan dengan tindak balas separa dan terhad dalam rawatan terapi perilaku kognitif CBT. Baiklah, sekarang kita pergi pula kepada metodologi kajian. Seperti kita lihat dalam jurnal ini, metodologi kajian, di sini terdapat peserta yang berusia 15 tahun, iaitu seorang remaja perempuan ketika beliau menjalani perawatan yang menunjukkan beliau menghidapi MDD lah ataupun gangguan kemurungan utama, di mana remaja tersebut mempunyai gejala kemurungan yang teruk, keinginan idea membunuh diri yang tinggi ataupun dipanggil sebagai suicidal ideation yang tinggi, kemudian konsep kendiri ataupun self-concept yang rendah, dan sikap tidak berfungsi ataupun namanya dysfunctional attitudes yang tinggi. Seperti yang kita lihat, CBT ini dia terdiri daripada 12 sesi terapi individu standard, ditambah pula dengan 4 sesi terapi individu tambahan dan juga sesi bersama keluarga. Kajian ini adalah kajian kes klinikal yang menggunakan pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif. Data kajian ini diambil dengan menggunakan instrumen laporan kendiri, nota kes klinikal dan rakaman ketika sesi terapi yang dijalankan ke atas pesakit, iaitu remaja perempuan yang berusia 15 tahun tersebut. Untuk jurnal ini kita boleh lihat pemboleh ubah bebas, iaitu kita boleh lihat di sini. Yang kita boleh lihat di dalam jurnal ni, pemboleh ubah bebas, gejala kemurungan ataupun depression, keinginan idea membunuh diri, suicidal ideation. Yang ketiganya, sikap tidak berfungsi, dysfunctional attitudes dan konsep kendiri, self-concept.
Okey. Manakala pemulih ubah yang bersandar pula iaitu rawatan tindak balas seperti pre-treatment dan post-treatment dan juga rawatan susulan iaitu follow up. Sebenarnya kita boleh lihat sama ada 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Walau bagaimanapun, tiada persoalan kajian yang dinyatakan di dalam kajian ini. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada dapatan kajian. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa pesakit telah dirawat menggunakan rawatan terapi perilaku kognitif ataupun cognitive behavior therapy yang berasaskan manual, di mana rawatan ini menunjukkan kejayaan dalam merawat kemurungan di kalangan remaja Puerto Rico. Pesakit ini telah menyertai projek penyelidikan terapi bagi menangani gejala kemurungan di kalangan remaja. Kajian ini membandingkan antara 12 sesi standard dos rawatan CBT dengan rawatan ini dipertingkatkan dengan 8 lagi sesi pendidikan psikologi bersama ibu bapa pesakit. Manakala data kualitatif bagi kajian kes ini pula dianalisis dengan menyimak kemajuan nota pesakit tersebut dan menerusi sesi rakaman video semasa sesi terapi. Terdapat beberapa sesi rawatan terapi perilaku kognitif ataupun CBT iaitu sesi yang pertama hingga ke sesi keempat kita panggil 4 sesi pertama. Sesi kelima hingga sesi ke-8 4 sesi berikutnya dan sesi ke-9 hingga ke sesi 12 kita panggil 4 sesi yang terakhir. Baiklah, untuk 4 sesi yang pertama, rawatan ini memberi tumpuan kepada pengajaran sifat sabar yang boleh mempengaruhi pemikiran terhadap mood, strategi untuk membahaskan corak pemikiran yang tidak berfungsi ataupun dysfunctional attitude tadi dan meningkatkan corak pemikiran positif terhadap pesakit. Kesan bagi sesi rawatan ini ialah mood pesakit sentiasa berubah pada sesi rawatan yang pertama. Okay, namun begitu, menjelang sesi keempat, pesakit berjaya secara rasional untuk mencabar beberapa pemikiran negatif di dalam dirinya. Walau bagaimanapun, terdapat banyak pemikiran negatif secara berterusan, terutamanya antara hubungan pesakit dengan ibu bapanya. Menjelang akhir modul terapi ini, iaitu sesi keempat, kita bagi pada sesi pertama dahulu. Sesi keempat ni, pesakit mula berkongsi pakat seninya dengan ahli terapi, di mana di sini kita lihat konsepkan dirinya semakin baik ataupun semakin bertambah positif berbanding sesi rawatan yang pertama. 4 sesi seterusnya iaitu sesi ke-5 hingga sesi ke-8. Rawatan ini melibatkan peningkatan aktiviti yang menyeronokkan, menguruskan masa dan juga penetapan matlamat untuk meningkatkan mood pesakit ini. Okay. Menjelang pada sesi ke-5, mood pesakit bertambah baik secara ketara berbanding sesi 1 hingga sesi ke-4, di mana ia besar kemungkinan kerana pesakit ini mempunyai pengalaman positif di sekolah barunya. Pesakit juga mendapat kawan baru, grade pembelajaran di sekolah barunya pun turut meningkat dan pesakit dapat menyesuaikan diri bersama guru di sekolah barunya. Okey. Oleh itu, berlakulah penurunan terhadap gejala kemurungan yang dialami oleh pesakit. Selain itu, konsepkan diri ataupun self-concept tadi bertambah baik seperti yang dibuktikan secara lisan lah kalau kita lihat pada jurnal ini. Manakala 4 sesi yang terakhir pula iaitu sesi ke-9 hingga sesi ke-12. Okey. Rawatan ini dapat membantu perhubungan interpersonal yang mempengaruhi mood pesakit dan juga pesakit dapat memberi tumpuan kepada peningkatan sokongan sosial serta meningkatkan komunikasi yang tegas terhadap pesakit.
Walau bagaimanapun, semasa beberapa sesi terakhir rawatan, pesakit masih mengalami perasaan bersalah, marah dan sedih terhadap masalah rumah tangga ibu bapanya. Hal ini demikian kerana pesakit ini dia menyaksikan penderaan fizikal dan penderaan emosi antara ibu bapanya, kerana ibu bapa pesakit ini telah menjalani perpisahan sejak 10 tahun sebelum ini. Implikasi daripada gangguan perasaan pesakit tadi, ahli terapi telah berbincang dengan ibu bapa pesakit dengan memaklumkan kepada mereka bahawa tingkah laku mereka yang menyumbang secara tak langsung menyumbang kepada gejala kemurungan pesakit, dan kaunseling perkahwinan disyorkan kepada ibu bapa pesakit. Walau bagaimanapun, setelah selesai 12 dos standard yang saya ceritakan tadi, sesi 1 hingga sesi ke-12, rawatan CBT ini, akan tetapi pesakit masih lagi menunjukkan gejala kemurungan dan terus memenuhi kriteria MDD tadilah, gangguan kemurungan utama. Oleh itu, pesakit menerima sesi tambahan rawatan terapi sehinggalah gejala kemurungannya berkurangan, dan pesakit juga tidak memenuhi kriteria terhadap MDD seperti yang ditetapkan oleh protokol kajian untuk sesi tambahan rawatan. Hasil daripada kajian kes klinikal ini menunjukkan bahawa keempat-empat sesi ini kebanyakannya berkesan dengan perasaan dan pemikiran pesakit terhadap kesan perceraian dan perpisahan ibu bapanya. Hal ini demikian kerana fikiran negatif utama pesakit kebanyakannya berkaitan dengan ketakutan bahawa pesakit ni dia takut apabila ibu bapanya berpisah, bapanya akan pergi meninggalkannya dan tidak akan menghubunginya lagi. Selain itu, apabila kalau macam bapa pesakit ni berkahwin lain dan mempunyai keluarga lain, pesakit risau dan takut bapanya tidak akan menghubunginya lagi selepas itu. Oleh itu, latihan main peranan ataupun role play digunakan untuk pesakit untuk berlatih bercakap dengan bapanya tentang ketakutannya, kebimbangannya mengenai kemungkinan bapanya akan meninggalkan pesakit dan bagaimana ia akan menjejaskan hubungan mereka. Pada sesi terakhir, ahli terapi memaklumkan bahawa simptom kemurungan pesakit berada pada julat sederhana dan pesakit tidak lagi memenuhi kriteria terhadap gangguan kemurungan utama MDD. Di samping itu, ahli terapi juga turut memaklumkan bahawa konsep kendiri ataupun self-konsep pesakit ni bertambah baik. Penurunan sikap tidak berfungsi dan juga penurunan idea untuk membunuh diri tadi. Oleh itu, penambahbaikan ini akan dikekalkan pada penilaian rawatan susulan dalam masa 6 bulan dan 12 bulan selepas sesi terakhir rawatan. Namun begitu, ahli terapi menasihatkan pesakit tentang strategi pencegahan yang berulang termasuk memantau gejala kemurungan dan juga mengenal pasti keperluan untuk menerima rawatan jika gejala kemurungan bertambah buruk atau berulang. Di samping itu, ahli terapi turut menasihati untuk menggunakan strategi perilaku kognitif untuk menguruskan mood pesakit. Ibu pesakit juga dinasihatkan supaya memantau sisa simptom pesakit. Ialah pesakit kan dah nak bertambah baik, dia punya gejala kemurungan. Ahli terapi minta ibu pesakit memandangkan pesakit tinggal bersama ibunya. Ahli terapi meminta ibu pesakit untuk lihat sama ada terdapat sakit baki lagi simptom tersebut dan kepentingan untuk mendapatkan rawatan jika gejala kemurungan pesakit bertambah buruk. Namun begitu, ahli terapi turut mengulangi syornya sebelum ini supaya ibu bapa pesakit mendapatkan kaunseling perkahwinan sekiranya mereka masih belum melakukannya. Di sini saya dapat simpulkan bahawa
daripada jurnal ini, hasil kajian kes klinikal ini secara amnya menggambarkan beberapa cabaran ketika pesakit mendapatkan rawatan terapi perilaku kognitif ataupun CBT terhadap gangguan kemurungan utama MDD di kalangan remaja Puerto Rico. Rawatan terapi perilaku kognitif ataupun CBT ini berasaskan manual dan kebolehubaahannya sebagai tindak balas kepada rawatan kemurungan. Berdasarkan daripada hasil kajian kes ini, terdapat tindak balas separa dan tekanan keluarga yang ketara, di mana pesakit yang menggunakan rawatan terapi perilaku kognitif CBT selalunya memerlukan sesi tambahan selepas 12 sesi rawatan individu standard dan pengubahsuaian dalam manual rawatan untuk menangani isu ini secara khusus bagi mencapai pengurangan gejala kemurungan terhadap pesakit seterusnya. Selain itu, terdapat juga beberapa rawatan alternatif untuk menangani keperluan dan kekuatan khusus pesakit dengan meningkatkan penekanan terhadap beberapa komponen rawatan seperti kemahiran interpersonal, pengaktifan tingkah laku, dan dengan adanya modul keluarga antara ibu bapa dan anak yang khusus, ia juga dapat membantu untuk menangani konflik dan komunikasi sesama ibu bapa dan pesakit. Selain itu, ciri-ciri yang berkaitan dengan tindak balas rawatan pada peringkat awal rawatan telah dikenal pasti, seperti dari segi pemilihan format rawatan, komponen, bilangan dos dan juga ia dapat memaksimumkan lagi hasil rawatan yang positif. Walau bagaimanapun, isu budaya turut dibincangkan dalam ulasan ini dari segi potensi konflik ibu bapa untuk mengekalkan gejala kemurungan pesakit. Okey, seperti yang kita lihat dalam ulasan ini terdapat beberapa kekuatan, iaitu terutama rawatan tindak balas sekurang-kurangnya 12 sesi terapi individu standard dan rawatan susulan bagi rawatan terapi perilaku kognitif CBT ini dapat membantu remaja Puerto Rico yang telah didiagnosis mengalami gangguan kemurungan utama MDD. Menerusi rawatan ini, remaja Puerto Rico dapat mengurangkan gejala kemurungan yang teruk, keinginan idea membunuh diri yang tinggi, konsep kendiri yang rendah dan sikap yang tidak berfungsi yang sangat tinggi. Justru, pengkaji yang akan datang dicadangkan untuk mengkaji dengan lebih lanjut mengenai keberkesanan rawatan terapi perilaku kognitif ini terhadap gangguan kemurungan utama di kalangan dewasa pula dan meneroka kajian ini dengan lebih mendalam. Sekian, terima kasih.